A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. Sebagai makluman kepada anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari PQS silibus tingkatan 4, pelajaran 29, bahagian akhlak. Tajuknya ialah adab menziarahi dan menjaga orang sakit. Anak-anak bolehlah rujuk di dalam buku teks muka surat 249 hingga 255. Jom mengembara bersama saya di dalam dunia cinta ilmu. Cakupan pelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk adab menziarahi dan menjaga orang sakit ialah yang pertama, tanggungjawab dan dalil. Tanggungjawab menziarahi dan menjaga orang sakit beserta dalil. Yang kedua, adab ketika menziarahi dan menjaga orang sakit. Yang ketiga, kepentingan beradab ketika menziarahi dan menjaga orang sakit. Dan yang keempat, usaha dan tindakan yang boleh dilakukan ketika menziarahi dan menjaga orang sakit. Jom kita mulakan kembara ilmu kita. Sebagai permulaan kepada pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama lihat tanggungjawab menziarahi dan menjaga orang sakit. Menziarahi dan menjaga orang sakit adalah tugas mulia yang dituntut dalam Islam. Sebenarnya ya anak-anak, Islam adalah satu agama yang sangat mengambil berat tentang kepentingan mengeratkan hubungan silaturahim. Dan antara amalan yang boleh kita lakukan bagi mengeratkan lagi tali persaudaraan sesama umat Islam ini ialah dengan cara menziarahi ataupun menjaga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa ujian kesakitan. Kerana orang yang sedang sakit itu sangat memerlukan semangat daripada orang yang berada di sekelilingnya. Kenapa? Kerana orang yang sakit ni dia nak cari satu kekuatan jiwa agar dapat melawan kesakitan yang ditanggung dan terus bersemangat untuk sembuh. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita terhadap sama ada ahli keluarga kita ke, sahabat kita ke, jiran kita ke dan sesiapa sahaja yang diuji dengan kesakitan. Tanggungjawab menziarahi dan menjaga orang sakit. Dalilnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6. Qila, lalu baginda ditanya, mahunna ya Rasulullah, apakah 6 perkara itu wahai Rasulullah? Qala, baginda menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya maka ucaplah salam kepadanya. Seterusnya, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, fa idza stansahaka fansah lahu, apabila dia meminta nasihat maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu, apabila dia bersin lalu membaca tahmid maka berdoalah semoga dia mendapat rahmat. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka kunjungilah dia. Wa idza mata, yang keenam ya, wa idza mata
fattabi'hu, dan apabila dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Baik, fokus kepada dalil kita di sini ialah hak yang kelima. Hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka kunjungilah dia. Ini adalah merupakan dalil tanggungjawab kita menziarahi dan menjaga orang sakit, memenuhi hak Muslim terhadap saudara Muslimnya yang lain. Adab ketika menziarahi dan menjaga orang sakit. Yang pertama ialah aspek rohani. Yang kedua pula ialah aspek emosi. Dan yang ketiga ialah dari aspek fizikal. Mari kita lihat dari aspek rohani dulu. Dari aspek rohani, kita hendaklah mendoakan orang sakit supaya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Seterusnya ialah kita juga hendaklah membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk memberi ketenangan kepada pesakit sebagai ikhtiar untuk kesembuhan kepada mereka yang ditimpa dengan kesakitan. Seterusnya, kita juga hendaklah mengingatkan pesakit supaya sentiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah di atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, ini adalah antara adab-adab yang boleh kita lakukan dari aspek rohani. Aspek yang ketiga dalam adab menziarahi dan menjaga orang sakit ialah aspek emosi. Dari aspek emosi, kita hendaklah menggunakan tutur bahasa yang lembut untuk mengurangkan tekanan emosi kepada pesakit. Seterusnya, kita juga hendaklah memahami kesusahan pesakit yang menanggung kesakitan dengan kita membantunya. Dan adab yang ketiga pula ialah kita hendaklah sabar dengan rungutan dan tingkah laku pesakit yang sedang menghadapi kesusahan. Dari aspek fizikal pula, kita hendaklah memastikan pesakit berada dalam keadaan bersih tubuh badan, pakaian dan tempat sepanjang masa, untuk keselesaan pesakit, dan juga kita hendaklah mengasingkan jenis ubat dalam bekas yang dikhaskan agar tidak tersalah ketika memberi pesakit makan ubat, ataupun kalau kita tak bagi pesakit makan ubat supaya si pesakit tidak salah ketika memakan ubatnya. Dan adab yang ketiga dari aspek fizikal ialah menyediakan bilik yang selesa untuk pesakit agar emosinya sentiasa terkawal. Seterusnya ialah kepentingan beradab ketika menziarahi dan menjaga orang sakit. Yang pertama ialah mewujudkan silaturahim sesama umat Islam. Kita hendaklah menjadi seorang yang prihatin terhadap nasib yang menimpa saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit. Kita tak boleh pentingkan diri kita sendiri, sebab Islam telah didik kita supaya menjadi insan yang saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Itu kepentingan yang pertama, untuk mewujudkan silaturahim sesama umat Islam. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah meringankan beban yang dialami oleh pesakit, yang mana orang yang menziarahi pesakit ataupun orang yang menjaga pesakit perlulah
memberikan kata-kata semangat buat orang yang diuji dengan sakit. Ya, ini sangat penting supaya pesakit akan bermotivasi untuk sembuh, supaya dia kuat semangat untuk melawan kesakitan yang dialami dalam proses untuk penyembuhan, insya-Allah, ya. Dan kepentingan yang ketiga ialah memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat, ya. Yang mana ini adalah antara tanggungjawab kita sebagai ahli dalam sesebuah masyarakatnya, ziarah ataupun jaga orang yang sakit, kita bantu mereka ataupun kita hulurkan bantuan kita ataupun kita tawarkan apa yang perlu kita beri bantuan kepada mereka. Jadi itulah 3 kepentingan beradab ketika menziarahi dan menjaga orang sakit. Dan yang terakhir ialah usaha dan tindakan yang boleh dilakukan ketika menziarah dan menjaga orang sakit. Baik, kita lihat dulu usaha yang boleh dilakukan oleh individu, iaitu memaklumkan kedatangan untuk menziarahi pesakit lebih awal. Dengan itu, pesakit dapat bersedia lebih awal, ya. Kita bagi tahu kita nak datang, jadi pesakit boleh bersedia. Ya, pesakit boleh menutup aurat, pesakit boleh duduk di tempat yang selesa untuk kita ziarahinya. Okey, yang kedua ialah daripada sudut masyarakat. Pengunjung tidak bertanya soalan yang boleh menyinggung pesakit, bahkan hendaklah mendoakan pesakit. Ya, itu antara adab yang boleh kita usahakan supaya kita tak bercerita ataupun bersembang ataupun bertanya apa-apa yang boleh menyebabkan pesakit berkecil hati, ya. Dan tindakan ataupun usaha yang ketiga ialah di pihak negara, ya, menyediakan kemudahan menunggu pesakit di hospital untuk keselesaan orang yang menziarahi atau menjaga pesakit. Ya, okey. Ini di pihak negara, ya, sediakan kemudahan-kemudahan. Kalau kita lihat di negara kita, alhamdulillah, ya, di hospital disediakan tempat-tempat yang selesa, ya. Disediakan tempat untuk kita solat, disediakan ruang menunggu, ya, untuk kita duduk, untuk selesalah, ya. Okey. Alhamdulillah, kembara cinta ilmu kita pada hari ini telah sampai ke penghujung. Ustazah doakan semoga anak-anak dapat menguasai isi kandungan pelajaran yang kita sama-sama terokai sebentar tadi. Seterusnya, mudah-mudahan kita boleh cuba mengamalkannya dalam kehidupan seharian, ya. Dan kita hendaklah sentiasa menjadi seorang insan yang sentiasa prihatin dan ringan tulang untuk membantu ataupun memberi khidmat kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Dan moga-moga perkongsian saya ini memberi manfaat untuk semua. Sebelum berakhir, saya mohon kepada anak-anak semua supaya dapat menjawab soalan kuis yang linknya saya telah sediakan di ruangan description di bawah. Ustazah mohon maaf juga di atas segala salah silap sepanjang menyampaikan isi pelajaran tadi. Dijemput kepada anak-anak semua untuk menjawab soalan latihan pengukuhan yang telah saya sediakan di sini. Selamat menjawab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.